Organisasi ni dah berumur lebih daripada 300 tahun dan diberikan keistimewaan lebih kurang sama dengan samurai. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Sebelum aku nak start, cuba teka apa yang berbeza dalam video ni. 10 markah. 1 hour later. Lama dah korang teka. Aku jawab terus lah. Hari ni kita orang nak bereksperimen dengan lighting. So, korang rasa okey tak aku susun lighting macam ni ataupun korang lebih selesa macam sebelum ni? Nanti korang komen lah dekat bawah lepas habis video ni. Okey, aku tengok kan ramai penonton aku suka now cerita-cerita pasal gangster ni. Jadi hari ni aku nak tunaikan satu permintaan yang dah lama juga orang minta tapi aku peram ni dulu. Orang katalah lagi lama peram lagi sedap kan? Macam buat wine lah. So, hari ni aku nak share dengan korang sejarah kumpulan gangster yang agak famous juga dekat Asia ni, iaitu Yakuza. Yakuza atau nama lain dia, Gokudo, yang bermaksud cara hidup yang terutama, adalah sebuah organisasi jenayah yang sangat terkenal dekat Jepun. Diorang ni juga dikenali sebagai mafia Jepun sebab Yakuza ni lebih kurang je macam mafia Itali. Pertama sekali aku nak share dengan korang dari mana datangnya terma Yakuza ni. Ada banyak jurnal kajian yang berpendapat bahawa terma Yakuza ni tercipta daripada permainan kad judi Jepun yang dikenali sebagai Hanafuda. Ni aku explain dekat korang secara ringkas lah macam mana nak main game ni. Setiap pemain kena ambil 3 kad. Lepas tu kau kena tambahkan semua nombor-nombor kad tu. Bila dah dapat jawapan tu, nombor dekat belakang tu yang akan jadi markah kau. Aku bagi contoh lah Contohnya kau dapat kad 6, 5 dengan 8. Engkau tambah semua nilai tu jadilah 19. So markah kau bukan 1, bukan 19 tapi 9 nombor belakang tu. Kalau kau dapat kad 2, 3 dengan 5, tambahkan jadi 10. So kosong je markah kau. Kau faham tak? Jadi terhasilnya terma Yakuza ni daripada Ya iaitu nombor 8, Ku nombor 9 dan juga Za nombor 3. Hasil tambah 3-3 nombor ni dapat nombor 20. Walaupun nombor tu tinggi tapi markah kau tetap kosong ke? Jadi terma ni diorang dah guna dalam perbualan harian diorang dengan maksud orang jahat atau orang tak guna. Lebih kurang macam tu lah. Kumpulan pertama yang gunakan terma Yakuza ni daripada golongan Bakuto. Bukan Naruto tau. Jangan salah dengar. Bakuto. Bunyi dah macam mencarut pula kan. Golongan Bakuto ni apa? Okey, sabar, kejap lagi aku explain. Yakuza ni dipercayai berasal masa era Tokugawa Shogunate atau zaman Edo dari tahun 1603 sampai 1868. Semuanya bermula daripada dua kumpulan orang terbuang yang berbeza. Nampak tak dah bersilat? Pertama sekali ialah golongan Tekia. Diorang ni adalah pengembara yang berhijrah daripada satu kampung pergi ke satu kampung sambil jual barang yang dah lopek dengan cara menipu. Kenapa diorang terpaksa menipu? Sebab kebanyakan golongan Tekia ni dalam kategori Burah Kumin, golongan orang buangan yang paling rendah dalam struktur sosial masa zaman feudal Jepun. Okey, aku rasa korang mungkin tak berapa nak faham sangat. So sekarang ni aku share sikit pasal struktur sosial dekat Jepun pada zaman tu supaya korang lebih mudah faham apa yang aku nak cerita ni. Masa zaman Edo, Jepun ni guna sistem pemerintahan aristokrasi di mana Maharaja Jepun dekat kedudukan yang paling tinggi. Bawah daripada Maharaja ialah Kuge atau boleh aku katakan bangsawan yang menguatkuasakan undang-undang. Maknanya diorang nila yang buat undang-undang atau jadi hakim dalam perbicaraan mahkamah. Yang ketiga kita ada Shogun, pemerintah atau ketua tentera yang mewakili Maharaja yang ditugaskan untuk mentadbir negara. Yang keempat kita ada Daimyo, golongan bangsawan yang jadi pemerintah wilayah atau tuan kepada kumpulan samurai. Empat yang atas ni kira golongan atasan belum rakyat lagi. Bawah daripada Daimyo ni kita ada samurai yang kita kategorikan sebagai kasta kelima. Tapi samurai ni tak termasuk dalam kelas sosial walaupun samurai ni datang daripada rakyat biasa. Pekerjaan samurai ni dianggap mulia dan diorang duduk dalam kelas diorang tersendiri. Diorang ni berfungsi sebagai tentera kepada Daimyo ataupun golongan yang lebih atas Kalau time tu Shogun turun padang, samurai kena dengar cakap Shogun Masa zaman tu 10% daripada keseluruhan rakyat Jepun terdiri daripada golongan samurai. Istimewanya diorang ni, diorang boleh bawa pedang panjang macam tachi ke atau katana. Kenapa aku kata istimewa? Sebab golongan lain diharamkan bawa pedang
diorang samurai je boleh. So kalau kau nampak ada orang bawa katana, kita terus boleh tahu wah yang itu samurai. Walaupun diorang ni dianggap mulia, tapi samurai ni tak dibenarkan ada tanah sendiri, sebab seluruh hidup dia dah jadi hak milik daimyo. Nak senang faham, kira macam hamba abdi juga tapi dalam cara yang terhormat. So diorang ni biasanya duduk dekat area istana daimyo dan diorang juga akan dapat gaji untuk perkhidmatan diorang. Untuk kelas pertama dalam struktur sosial dan kasta yang keenam ialah golongan petani. Kenapa golongan petani yang paling atas dalam masyarakat? Sebab sistem kasta ni dicipta berdasarkan ajaran Confucian. Dalam ajaran Confucian, diorang guna pakai falsafah yang berbunyi sesebuah tamadun takkan mampu bertahan lama tanpa pertanian. Jadi golongan petani ni dianggap golongan yang paling atas di antara semua kelas rakyat biasa. Diorang dibenarkan ada tanah sendiri tapi kena bayar cukai dekat daimyo. Lepas tu untuk kelas kedua atau kasta ketujuh, kita ada golongan tukang. Tak kisahlah tukang kayu ke, tukang besi ke, tukang senjata ke. Yang penting di dalam sektor pertukangan yang menghasilkan alatan ataupun senjata Kelas yang ketiga dan kasta ke-8 ialah golongan pedagang. Diorang ni ada dekat bawah sebab diorang dianggap tak hasilkan apa-apa makanan ataupun alatan. Jadi oleh kerana diorang ni kelas bawahan, maka aktiviti perdagangan ni memang susah nak dijalankan pada zaman ni. Last sekali, paling bawah dalam kasta dengan struktur sosial ialah golongan yang dibuang daripada masyarakat. Golongan ni pun terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil burakumin. Diorang ni orang-orang yang disuruh kerja dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kematian. Contohnya tukang pancung orang, penggali kubur, penyembelih binatang, pemotong daging binatang dan penyiat kulit binatang. Diorang ni memang selalu hidup sebagai pelarian sebab diorang ni selalu kena tindas. Golongan yang kedua yang telah dibuang ialah golongan etnik minoriti yang wujud dekat Jepun pada masa tu. Jadi Tekiya ni dah dari golongan burakumin, lepas tu buat aktiviti perdagangan. Macam aku cakap tadi, orang bisnes masa zaman ni kira level bawahan. So dah double bawahan dekat situ. So sebab tu diorang kena menipu untuk berniaga. Itu je cara untuk diorang survive. Lama kelamaan diorang punya bisnes ni dah makin berkembang sampai diorang boleh conquer pasar-pasar dekat kawasan diorang. Bila diorang dah start ada kuasa, diorang ni dah start select siapa yang boleh berniaga dan barang apa yang boleh dijual. Masa awal tahun 1700, golongan Tekiya ni dah start bersatu dan susun carta pentadbiran diorang. Jadi masa ni diorang dah start duduk dekat bawah pentadbiran bos-bos besar dengan bos-bos kecil. Kumpulan diorang ni jadi makin kuat bila ada pelarian daripada kelas atasan yang join diorang. Start daripada tu diorang dah terlibat dengan jenayah pergaduhan untuk berebut kawasan dengan peras ugut duit pelindungan. Daripada duit pelindungan ni, peniaga-peniaga dekat pasar ni akan dijaga daripada gangguan daripada luar ataupun dalaman. Untuk pengetahuan korang, tradisi ni masih lagi ada sampai ke hari ni. Contohnya masa perayaan Shinto, golongan Tekiya ni yang sediakan tapak peniaga dan jaga keselamatan dekat kawasan-kawasan yang terlibat. Bunyi macam pelik tapi macam ni barulah function. Dah bagi duit pelindungan, buatlah kerja betul-betul, jaga orang-orang dekat bawah jagaan kita tu. Ini tak, dah pau orang, bila apa-apa jadi kita juga yang kena menanggung. Masa tahun 1735 sampai 1749, berlakunya pergaduhan besar di antara kumpulan-kumpulan Tekiya ni. Jadi kerajaan Shogun Jepun berusaha nak baikkan diorang ni dan nak kurangkan aktiviti jenayah diorang dengan cara kerajaan buat sistem lantikan ketua-ketua rasmi yang digelar sebagai Oyabun. Oyabun ni maksudnya bapa angkat, kira macam ketua atau pemimpin kumpulan Tekiya ni. Kerajaan Jepun bagi pengiktirafan terhormat dekat Oyabun yang tak pernah dapat dekat golongan lain selain daripada samurai, iaitu diorang dibenarkan untuk bawa pedang. Tapi diorang tak bawa katana sebab katana ni memang khas untuk samurai je. Pedang Yakuza ni pendek sikit daripada katana yang dinamakan wakizashi. Okey, itu golongan pertama yang jadi punca kewujudan Yakuza. Sekarang ni aku nak ceritakan golongan yang kedua pula. Yang kedua ni yang aku sebutkan tadi tu golongan Bakuto, kumpulan kaki judi. Ada satu masa ni kerajaan Jepun buat satu skim untuk dapatkan balik duit gaji yang diorang dah bayar dekat pekerja-pekerja binaan Jepun. Skim ni macam bon kerajaan yang selalu keluar bila nak kontrol inflasi tu. Benda ni berfungsi untuk kurangkan duit yang dah terlampau banyak dekat pasaran untuk stabilkan balik ekonomi. Nampak tak dah masuk ekonomi pula? Jadi bila golongan Bakuto ni tahu yang pekerja-pekerja binaan ni tengah banyak duit, diorang rekrut penjenayah dengan rakyat biasa untuk main judi dengan pekerja-pekerja binaan ni. Untuk pengetahuan korang, daripada zaman Tokugawa lagi, aktiviti perjudian ni dah diharamkan dan undang-undang tu kekal sampai sekarang. Disebabkan diorang tak boleh main judi secara terbuka, diorang pun gunalah kuil atau tempat pemujaan yang orang dah tak guna lagi sebagai tempat operasi perjudian diorang. Golongan Bakuto ni dah tipu ramai pekerja binaan dengan judi dadu atau game kad Hanafuda tadi. Bila dah dapat untung, diorang kumpulkan dan bahagikan sama rata kat semua player Bakuto. Bila dah lama-lama, diorang ni dah jadi makin kaya. So diorang nak kembangkan lagi keuntungan diorang. So diorang buat macam mana? Diorang buat satu hotel yang dekat dengan jalan raya yang busy dan banyak orang lalu lalang. Jadi yang mana lalu situ nak
rehat ke apa kan, diorang akan check in lah dekat hotel tu. Bila guest tu check in je, diorang akan lawa lah guest ni untuk main judi dengan diorang. Jadi makin bertambah lah prospek diorang untuk buat untung. Walaupun ramai yang tahu diorang dah kena tipu dengan kumpulan Bakuto ni, diorang takut nak lawan balik sebab golongan Bakuto ni dah terkenal dengan keganasan diorang. Diorang ni juga yang mulakan budaya pakai tatu warna-warni yang penuh dekat satu badan tu, yang mana sekarang ni budaya tu dah jadi tradisi utama Yakuza moden. Disebabkan diorang ni punya ganas dan boleh berlawan lagi power daripada samurai, golongan Bakuto ni pernah kena rekrut sebagai tentera dalam perang saudara Boshin pada tahun 1868 sampai 1869. Sekitar tahun 1880-an, golongan Bakuto ni dah start masuk dalam politik Jepun dengan jadi ketua Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat. Disebabkan diorang dah ada pengaruh dalam politik, diorang start berkembang jadi along ceti dan banyak lagi lah bisnes haram yang lain diorang buat. Pada akhir abad ke-19, dua golongan ni dikatakan dah start menyusut, tapi tak hilang sepenuhnya. Ada pendapat mengatakan yang diorang ni tengah bentuk balik kumpulan diorang secara berperingkat. Lepas habis je Perang Dunia Kedua, kumpulan-kumpulan Yakuza ni terus famous dan ramai orang start join diorang. Rekod pada tahun 2007, kerajaan Jepun anggarkan ada lebih 102,000 ahli Yakuza daripada 2,500 keluarga yang berbeza yang kerja dekat Jepun dengan luar Jepun. Walaupun diskriminasi kasta Burakumi ni dah lama dah pupus, ramai juga ahli-ahli Yakuza daripada keturunan asal golongan Tekiya dengan Bakuto. Selain daripada tu, etnik Korea yang selalu kena diskriminasi dekat Jepun pun banyak join Yakuza ni. So itulah serba sedikit sejarah kewujudan Yakuza dekat Jepun ni. Sekarang ni aku nak cerita pula pasal sistem Yakuza ni sendiri. Yakuza ni amalkan sistem hierarki tradisional Jepun yang dikenali sebagai Oyabun Kobun. Kobun ni bermaksud anak angkat yang bersumpah setia kepada Oyabun yang bermaksud ayah angkat. Biasanya hubungan ni diikat melalui ritual minum sake daripada satu cawan. Dah macam couple pula kan. Satu benda yang kau kena faham pasal Yakuza ni, once kau dah join, kau kena lupakan semua pasal family kau dan kau kena bagi seluruh hidup dan kesetiaan kau dekat ketua kau. Oyabun ni pula ada seorang penasihat yang digelar sebagai Saiko Komon, kira macam ketua cawangan atau ketua wilayah yang jaga pentadbiran organisasi diorang. Bawah Saiko Komon ni pula ada penasihat-penasihat pentadbiran Yakuza, iaitu Shinjin, penasihat undang-undang, dengan kakek accountant kepada Yakuza. Lepas tu ada Wakagashira yang ditugaskan untuk jaga kumpulan-kumpulan kecil yang ada bawah organisasi diorang. Dia ni pula akan dibantu oleh Sate Gashira sebab ada banyak nak mampus weh kumpulan-kumpulan kecil dekat bawah satu family. Lepas tu kita ada Abang Long kawasan yang digelar sebagai Kyodai dan askar-askar diorang digelar sebagai Shate. Wah, sate lapau siap perut. Walaupun dah masuk abad ke-21, kumpulan Yakuza moden ni tetap kekalkan identiti diorang, sama ada daripada golongan Tekiya ataupun Bakuto. Selalunya lah kalau nak kenal identiti diorang ni, kau kena tengok apa aktiviti utama diorang. Lepas tu, budaya yang paling famous ialah Irezumi, tatu penuh satu badan termasuk dekat kawasan kemaluan. Diorang lukis tatu ni bukan pakai pistol tu tau. Diorang guna cara lama, guna buluh atau jarum besi tu. Sakit mat, gentle aku cakap. Biasanya lah budak-budak Yakuza ni akan lepak main kad Oicho Kabu beramai-ramai sambil belenging sebab diorang nak tayang tatu-tatu diorang ni. Itu kira macam satu kebanggaan lah untuk diorang. Tapi kalau kat public diorang takkan tunjuk ah. Biasanya diorang akan pakai baju lengan panjang. Satu lagi budaya Yakuza yang bagi aku ngeri lah, iaitu Yubitsume. Budaya ni datang daripada golongan Bakuto dari zaman Tokugawa lagi. Yubitsume ni satu budaya ahli Yakuza yang nak minta maaf disebabkan dia dah langgau arahan ataupun buat ketua kau kecil hati ke apa kan. Orang tu akan kerat sendiri jari kelingking dia sampai kat sendi belah atas ni tau. Lepas tu dia akan bagi jari yang dah kena kerat tu dekat ketua dia orang. Andai kata dia buat hal lagi, maka jari yang seterusnya pula kena kerat. So aku tak boleh bayangkan dah kalau banyak kali kau buat salah, memang hilang lah semua jari kau tu. Kenapa diorang buat adat ni? Secara teorinya, bila dah putus sendi jari kau, bila kau pegang pedang tu dah tak grip tau. Jadi pengajaran yang nak disampaikan dekat sini ialah ahli Yakuza ni kena ingat yang diorang ni saling memerlukan antara satu sama lain untuk pastikan keselamatan diorang terjaga. Budaya ni masih kekal sampai sekarang. So kalau kau nampak orang Jepun yang jari dah hilang tu, ketahuilah korang yang mamat tu sebenarnya Yakuza. Tapi zaman sekarang ni diorang akan pakai jari palsu untuk tutup bahagian jari diorang yang dah kena kerat tu sebab nak protect identiti diorang dekat khalayak umum. Yelah, kalau orang nampak, confirm orang tahu dia tu Yakuza. Memang senang lah kena tangkap. Lebih kurang macam tu lah. Kumpulan Yakuza terbesar yang masih lagi aktif sampai sekarang ialah kumpulan Yamaguchi Gumi yang base dekat Kobe. Lebih daripada separuh daripada keseluruhan Yakuza dekat Jepun ni datang daripada family ni, di mana budak-budak diorang ni lebih kurang 55,000 orang. Family ni dipercayai ditubuhkan pada tahun 1915 dan
Dan sekarang ni ada 850 klan bawah family ni. Yang kedua terbesar ialah family Sumiyoshikai yang base dekat Osaka dengan ahli seramai 20,000 orang dan 277 klan. Yang ketiga terbesar ialah family Inagawa-kai dekat Tokyo dengan Yokohama. Diorang ada 313 klan dengan ahli seramai 15,000 orang. Kumpulan-kumpulan Yakuza ni biasanya terlibat dengan aktiviti penyeludupan dadah antarabangsa, pemerdagangan manusia dan penyeludupan senjata api. Kalau ikutkan budaya, kebanyakan family Yakuza ni tak bagi budak-budak dia terlibat dengan bisnes dadah sebab diorang anggap yang dadah ni lah perosak utama masyarakat dan juga bangsa. Tapi adalah juga family yang dah tak kisah dah pasal benda ni. Diorang jalan je janji dapat untung. So dekat sini kan, korang boleh nampak tak? Yakuza punya ganas nak mati ni pun sedau yang dadah ni bahaya, boleh merosakkan bangsa. Engkau yang baru nak up duk healing sampai pagi, lorat-lorat nak main dadah ni apa benda sih? Bukan Yakuza je tau, dah banyak cerita gangster yang aku cerita dekat korang mesti cakap benda yang sama punya. So dekat sini kau tak boleh nak fikir ke? Diorang ni buat untung atas kebodohan kau je. Kau faham tak? Sampai bila nak jadi bodoh? Lepas habis video ni kau fikir. Selain daripada tu, Yakuza ni juga takkan kacau bisnes yang pendapatan rendah dan juga sederhana. Biasanya diorang akan kacau atau kutip duit pelindungan dekat bisnes-bisnes yang besar lah. Tapi diorang tetap protect peniaga-peniaga kecil dekat dalam kawasan diorang. Cuma tak kena pau lah. Tapi kalau dah maju kena bayar lah. Sekali lagi, walaupun bunyi macam pelik, tapi macam ni lah baru ada timbang rasa. Janganlah kau pergi pau bisnes yang hidup segan mati tak mau, dapat pun tak seberapa. Diorang ni pun nak hidup juga, dah lah sama-sama bangsa. Apa benda lah? Nak jadi gangster, biar ada pendirian teguh untuk jaga bangsa. Jangan jadi peresit bangsa sendiri. Selain tu, Yakuza juga akan invest duit dalam bursa saham dengan bisnes-bisnes yang ada potensi nak pergi jauh. Jadi, ramai kepala-kepala Yakuza ni ada share besar dalam company-company besar dekat Jepun. Diorang juga ada pegangan kukuh dekat pelbagai legal business, perbankan dan juga hartanah Jepun. Senang ceritalah, banyak benda dekat Jepun tu bawah kuasa diorang. Tapi macam aku cakap, diorang tak ada ambil je, diorang ada memberi juga. Contohnya masa gempa bumi dahsyat dekat Kobe pada 17 Januari 1995. Family Yamaguchi lah yang pertama sekali datang tolong semua mangsa-mangsa yang terlibat. Masa ni aku cakap engkau kerajaan Jepun kena kutuk gila babi sebab lambat now bertindak untuk bagi bantuan. Sama juga masa gempa bumi dengan tsunami pada tahun 2011. Banyak family Yakuza yang hantar helikopter dengan lori-lori yang penuh dengan bekalan bantuan dekat kawasan-kawasan yang terjejas. Lagi sekali, korang nampak tak? Walaupun diorang ni buat jenayah, tapi masih ada sumbangan pada masyarakat. Aku bukanlah nak membenarkan aktiviti diorang ni, tapi diorang ni gunakan kuasa yang diorang ada untuk bantu bangsa diorang sendiri. Bunyi macam pelik, tapi itulah. Aku rasa bahagian ni boleh dicontohi lah kalau nak jadi gangster kan. Satu lagi benda yang pelik tapi menarik untuk aku kongsikan dengan korang ialah kewujudan Yakuza ni dah kurangkan kadar jenayah kecil. Percaya atau tak, Kobe dengan Osaka dah dikategorikan antara bandar yang paling selamat dekat Jepun sebab tak ada penjenayah yang berani nak buat hal dalam wilayah Yakuza. Senang faham macam ni ya. Dekat Osaka ni yang boleh buat jenayah ni budak-budak Yakuza je. Tapi Yakuza ni tak buat jenayah-jenayah bodoh ni. Diorang main benda-benda besar ke. Jadi janganlah cari pasal dekat kawasan diorang ni. Kalau engkau entah datang daripada mana, tiba-tiba pergi rompak kedai runcit dekat Osaka tu, percayalah, aku rasa memang kau tak keluar hidup-hidup daripada Osaka tu. Jadi, disebabkan benda-benda ni lah, walaupun melibatkan jenayah, masyarakat Jepun ni dah boleh terima kewujudan Yakuza ni di kalangan diorang. Tapi, kerajaan Jepun tetap cuba nak banteras kumpulan-kumpulan Yakuza ni. Contohnya, masa bulan Mac 1995, kerajaan Jepun dah luluskan undang-undang baru yang dikenali sebagai Akta Pencegahan Kegiatan Terlarang oleh Ahli Geng Jenayah. Jadi, dengan akta ni diorang boleh tahan budak-budak yang diorang suspek sebagai ahli Yakuza. Pada tahun 2008 pula, bursa saham Osaka dah bersihkan senarai saham diorang dengan cara diorang buang semua company yang ada kaitan dengan Yakuza. Start tahun 2009 pula, polis dekat seluruh Jepun dah start tangkap ramai ketua-ketua Yakuza dan tutup semua bisnes yang ada kerjasama dengan Yakuza. Tapi walaupun polis dah bekerja keras nak jatuhkan Yakuza ni, persentage nak bersihkan secara keseluruhan ni memang tipis lah. Yakuza ni dah wujud dekat Jepun lebih daripada 300 tahun. Sampai budaya Yakuza tu sendiri dah sebati dengan masyarakat kat Jepun. Jadi begitulah kisahnya pasal sejarah, sistem dengan benda-benda lain lah yang berkaitan dengan organisasi jenayah yang famous dekat Jepun, iaitu Yakuza. Macam biasa lah, kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku ni lagi awal daripada orang lain, korang boleh
subscribe membership Keluarga Gigi Emas dengan harga RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak menyelah nau hari ni. Terima kasih dekat korang semua yang sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Penatlah Syel.